Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sambung dengan video dalam baca ni. Jadi kita minggu ni kita dah masuk minggu ke-6. Jadi kita masuk bab barulah, iaitu bab yang kelima. Masih lagi bawah topik akidah Islam, akidah Islam yang ketiga, iaitu beriman kepada malaikat dan hari akhirat. Okey. Jadi boleh buka slide Ustazah bagi tu. Kita masuk slide yang seterusnya, iaitu beriman kepada perkara ghaib. Yang ni Ustazah dah masuk, dah sentuh dah sedikit dalam kelas kita yang sebelum ni kan, iaitu beriman kepada perkara ghaib. Apa itu beriman kepada perkara ghaib? Okey, sebelum tu kita kena kenal dulu, kita kena tahu dulu apa itu perkara ghaib. Perkara ghaib ni merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera kita manusia, kerana ia terlalu jauh atau kerana panca indera kita terbatas. Okey, apa itu panca indera kita? Iaitu yang pertama, mata kan. Mata ni untuk melihat, hidung untuk bau, mulut untuk lidah kita tu untuk rasa, telinga untuk mendengar, kulit kita ni untuk sentuhan. Okey, jadi inilah kelima-lima kelima-lima panca indera yang kita ada lah. Jadi walaupun kita ada kelima-lima panca indera ni, tapi kesemuanya terbatas. Maknanya kita benda-benda yang ghaib kita tak boleh kita tak boleh lihat dan kita tak boleh rasa. Jadi macam mana kita nak tahu ni? Kita tetap kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, kita tetap kena beriman kepada perkara ghaib. Kita kena mengakui, kita kena meyakini perkara ghaib itu dengan jalan pemerhatian dan fikiran berdasarkan dalil yang boleh diterima akal. Okey, jadi kita tahu berkenaan dengan perkara ghaib ni berdasarkan dalil-dalil. Dalil maksudnya ayat-ayat Quran lah, ayat-ayat Quran, hadis dan sebagainya. Jadi kita tahu akan tentang perkara ghaib ni kan. Jadi disebabkan itulah manusia ni memerlukan agama, sebab ini kerana manusia ni panca indera dia terbatas. Jadi dia hanya tahu berkenaan dengan perkara ghaib ni melalui ilmu, terutama ilmu agama lah. Dalam ilmu agama lah yang kita belajar tentang perkara ghaib ni, iaitu antaranya adalah tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, dan sifat-sifat Allah kan, dan juga malaikat, hari akhirat, syurga dan neraka. Semua ni perkara ghaib kan, perkara ghaib, benda yang kita tak boleh nampak, benda yang kita tak boleh rasa kan, benda yang kita tak boleh dengar kan. Jadi ini semua perkara ghaib. Okey. Jadi kita masuk seterusnya, iaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat merupakan makhluk Allah, hamba Allah yang paling taat, paling patuh kepada Allah. Jadi malaikat ni juga termasuk dalam kategori perkara-perkara ghaib. Sebab apa? Sebab kita tak nampak malaikat tu, kita tak nampak, tak nampak dengan panca indera kita lah. Tapi kita tetap kena beriman, kita kena yakin dengan kewujudan malaikat, dan kita kena yakin bahawa malaikat tu merupakan makhluk Allah yang paling taat kan. Jadi beriman kepada malaikat ni juga merupakan salah satu daripada rukun iman. Jadi kalau kita kita menafikan kewujudan malaikat, ia menyebabkan kita menjadi akan terbatas akidah lah. Jadi malaikat ni dicipta. So kita nak tahu sedikit sebanyak tentang malaikat ni lah. Malaikat, kalau tengok slide Ustazah tu, malaikat dijadikan daripada nur. Nur tu maksud dia cahaya. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Oleh sebab itulah kita manusia ni kita tak boleh nampak. Kita tak boleh nampak disebabkan jisim malaikat tu terlalu halus. Kita tak boleh nampak. Kita hanya boleh nampak jisim yang kasar sahaja. Jadi berdasarkan hadis bagi Rasulullah SAW yang bermaksud malaikat diciptakan daripada cahaya kan. Jin diciptakan daripada api, nyala api, dan Adam diciptakan daripada apa yang telah disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi
Ini salah satu hadis lah yang memberitahu tentang Jibril malaikat ni diperbuat daripada cahaya. Okey, dan malaikat juga diciptakan sebelum daripada penciptaan manusia. Okey, berdasarkan Allah pernah memaklum kepada malaikat tentang penciptaan manusia, di mana kita boleh dalam ayat Quran kan, firman Allah dalam Al-Quran bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 ni menunjukkan bahawa malaikat wujud terlebih dahulu lah daripada manusia kan, di mana ada soal jawab di antara malaikat dan Allah berkenaan dengan penciptaan manusia. Pada waktu tu Allah beritahulah, Allah maklumkan kepada malaikat ni yang Allah nak cipta manusia. Jadi waktu tu manusia tak ada lagi, jadi malaikat yang ada dulu. Okey. Jadi malaikat ni macam mana, siapa tahu malaikat ni macam mana? Yang kita tahu yang ada dalam hadis, ada dalam dalil, ada diberitahu sedikit sebanyaklah, iaitu antaranya ialah malaikat ni dia mempunyai sayap. Malaikat ni dia mempunyai sayap, tapi bilangan sayap tu berbeza. Ada dikatakan bahawa sayap malaikat ni ada dalam 2, 4, dan ada yang lebih daripada itu pun ada. Jadi berbeza-beza. Dan dikatakan saiz malaikat tu pun sangat besar dan sebagainya kan. Itu ada ada disebut dalam Al-Quran dan sebagainya lah. Okey. Jadi dan kita tahu bahawa malaikat ni merupakan makhluk Allah yang paling taat, paling patuh kepada Allah. Okey. Jadi malaikat ni tugas malaikat ni sentiasa beribadah. Sentiasa beribadah dan sentiasa tunduk memuji dan mensucikan Allah setiap masa. Dan malaikat juga mempunyai tugas yang tugas dia lah, tugas yang Allah perintahkanlah bagi setiap malaikat tu. Ada kalau pernah belajar sebelum ni kan, ada malaikat tertentu ada tugas dia masing-masing lah. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok dulu bahawa kalau tengok slide Ustazah tu, malaikat ni sebenarnya disucikan daripada syahwat nafsu lah, nafsu syahwat, dan tidak pernah melakukan kesilapan. Dan malaikat juga tidak pernah tidak makan dan tidak minum. Malaikat juga tidak ada yang lelaki, tidak ada yang perempuan. Dan jadi kita boleh nampaklah itu perbezaan di antara malaikat dan manusia kan. Kalau manusia ni dia perlu makan dan minum kan, tapi malaikat tak perlu makan dan minum. Dan kalau manusia ni dia ada jantina, dia ada lelaki, dia ada perempuan kan, tetapi malaikat ni dia tak ada lelaki, dia tak ada perempuan. Dan malaikat ni dia boleh menjelma kepada pelbagai bentuk, antaranya adalah menjelma menjadi manusia lah. Jadi bila malaikat ni menjelma menjadi manusia, barulah kita manusia boleh nampak, iaitu sebab manusia ni dia hanya boleh nampak jisim yang kasar sahaja. Okey, kalau kita tengok ada satu hadis ni, manusia tidak dapat melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi. Kerana malaikat tercipta daripada jisim halus seperti udara di dalam ruangan yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasa kehadirannya. Namun apabila malaikat mewujudkan dirinya dalam bentuk jasmani kasar sebagaimana manusia, maka semua orang dapat melihatnya. Adapun kemampuan para nabi melihat malaikat dalam bentuknya yang asli
tidak lain merupakan kekhususan yang diberikan Allah kepada mereka bagi menyelesaikan pelbagai masalah keagamaan dan hukum-hukum syarak. Okey, ada menurut Syekh Tahir Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah, dia memberitahu bahawa manusia ni tak boleh nampak malaikat, tak boleh nampak malaikat kecuali para nabi sahaja. Para nabi ada dalam situasi tertentu, para nabi ni dia boleh nampak malaikat walaupun dalam bentuk asalnya. Jadi itu hanyalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sahaja. Jadi kalau manusia biasa ni tak ada kelebihan tu. Jadi dan ada banyak lagi hadis lain berkenaan malaikat berubah menyerupai manusia. Di antaranya apabila dalam satu majlis ni Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia kan, lepas tu tiba-tiba datang seorang lelaki, dia bertanyakan tentang Islam, iman, ihsan, kiamat dan tanda tanda. Okey, jadi banyaklah hadis-hadis yang memberitahu, yang menunjukkan bahawa malaikat ni boleh bertukar bentuk, antaranya bertukar menjadi rupa manusia lah. Banyaklah, antaranya kisah tadilah yang mana malaikat ni berubah menjadi seorang lelaki dan datang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan sebagainya. Dan juga malaikat ni pernah juga bertukar jadi manusia, bertemu dengan Maryam ni merupakan ibu Nabi Isa lah, ibu Nabi Isa. Dan juga kisah-kisah dalam kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut pun ada malaikat tu menjelma menjadi manusia. Okey, so banyaklah bukti-bukti yang menunjukkan tentang malaikat ni boleh bertukar menjadi bentuk lain. Okey, so konsep beriman kepada malaikat ni, antaranya yang pertama, kita kena yakin bahawa malaikat ni merupakan makhluk Allah yang paling taat kepada Allah, dan merupakan makhluk Allah yang termasuk dalam perkara-perkara ghaib lah. Jadi kita kena beriman, kita kena meyakini, kita kena beriman, kita kena percaya bahawa malaikat ni merupakan makhluk Allah yang paling taat, yang paling mulia, dan yang sentiasa patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah dahaka pun. Tidak pernah dahaka kepada Allah lah. Sentiasa taat kepada Allah. Okay, dan kita kena yakin bahawa malaikat ni juga merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah, keagungan Allah kan. Jadi hebatlah Allah tu kan, sebab Allah ni ada tentera-tenteranya. Okey, so kita tengok nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Okey, yang pertama sekali iaitu malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ni ialah menyampaikan wahyu. Jadi ni banyaklah kita pernah dengar di mana malaikat Jibril ni bertemu dengan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Okey, malaikat Mikail iaitu menyebarkan rezeki dan menurunkan hujan. Menyebarkan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan. Malaikat Atid mencatat amal keburukan. Malaikat Munkar dan Nakir menyoal di alam kubur. Malaikat Malik jaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Okey, jadi ni antara tugas-tugas yang malaikat tu lah. Tapi banyak lagi sebenarnya tugas-tugas lain. Antaranya tugas malaikat ialah memikul arash Allah yang maha hebat. Rasulullah SAW yang bermaksud, aku diizinkan untuk bercakap tentang salah satu malaikat Allah yang memikul arash,
Jarak antara cuping telinga dengan bahunya adalah seperti perjalanan sejauh 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, ni antaranya iaitu memikul arasy Allah, dan juga malaikat juga sentiasa mendoakan kesejahteraan manusia. Untuk apa kita beriman kepada malaikat ni? Untuk apa? Iaitu yang pertama, kita bila kita beriman kepada malaikat ni, yang pertama kita meyakini kekuasaan Allah. Kita meyakini bahawa Allah ni berkuasa, berkuasa dalam apa sahajalah, nak buat apa, maknanya Allah ni berkuasa nak buat apa sahaja, nak cipta manusia ke, nak cipta malaikat ke, manusia ni berkuasa nak cipta benda-benda yang gaib ke, kan? Benda, maknanya kita manusia ni, kita ada banyak benda yang kita tak tahu, kan? Kita tak nampak dan sebagainya. Jadi kita kena percayalah. Kita kena percaya adanya benda yang gaib tu. Yang kedua, mendorong manusia melakukan kebaikan dan menjauhkan keburukan, kerana yakin setiap amalan akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Jadi bila kita beriman kepada malaikat ni, automatik kita takut nak buat kesalahan, kan? Takut nak buat kesalahan sebab kita tahu yang malaikat ada kiri kanan kita. Dia mencatat kalau kita buat benda yang kita buat dosa, akan dicatat lah amal keburukan, kan? Kalau kita buat pahala, akan dicatat juga dalam buku amalan dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mendorong manusia membersihkan jiwa dan beribadah dengan khusyuk, kerana yakin malaikat memohonkan rahmat kepada orang-orang yang mukmin. Yang ni satu lagi, maknanya bila kita yakin dengan kewujudan malaikat ni, kita berusahalah, kita bersungguh-sungguh nak membersihkan jiwa kita. Kita bersungguh dalam beribadah dan sebagainya, sebab kita tahu yang kita diperhatikan, sentiasa diperhatikan. Apa saja yang kita buat diperhatikan, diperhatikan oleh Allah dan diperhatikan juga oleh malaikat. Jadi benda kita juga jadi macam lebih bersemangat lah untuk sentiasa berdoa, kan? Sebab kita tahu yang malaikat ni sentiasa mendoakan kita, sentiasa mendoakan kesejahteraan manusia tu dalam keadaan tertentu lah. Jadi kita pun tak nak terlepas. Kita nak, kalau boleh kita nak lah juga didoakan oleh malaikat tu. Okey, so kita seterusnya iaitu beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat. Okay, apa itu hari akhirat? Apa itu hari kiamat? Hari kiamat ni merupakan hari hari musnahnya dunia ni, kan? Hari terakhir lah, hari kemusnahan, hari pembelaan, hari pembalasan dan sebagainya. Di mana pada hari kiamat ni seluruh dunia ni, seluruh dunia, langit dan sebagainya semua hancur. Manusia, semua makhluk pun semua hancur. Tak ada yang dapat lari daripada hari kiamat tu. So kita kena mengetahui, kita kena sedar bahawa pada suatu hari nanti kita manusia ni dan semua makhluk pun, kan, tak ada yang terlepas. Maknanya semua akan musnah bila tiba masanya lah, iaitu pada hari kiamat ni lah. Kita kena yakin bahawa kita kena yakin tentang kebangkitan, tentang amal, tentang pembalasan, tentang syurga dan neraka dan sebagainya. So kita manusia ni akan dibangkitkan di akhirat nanti dan akan dipersoalkan atas setiap apa yang telah dilakukan sewaktu hidup di dunia. Jadi kita tahulah pada hari akhirat ni nanti merupakan hari pembalasan, kan? Hari perhitungan, di mana pada waktu ni semua manusia dan makhluk ni dibangkitkan dan maknanya semua berkumpul, kan? Iaitu di padang mahsyar, kan? Semua berkumpul. So, maknanya cuba bayangkan berbelia-belia manusia, kan? Ramainya manusia tu, dan makhluk-makhluk lain juga berkumpul untuk dipersoalkan di akhirat, dan
Okey, Ustazah nak bagi tugasan lah. Tugasan iaitu cari berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat. Dan Ustazah akan tanya setiap seorang lah tentang tanda-tanda hari kiamat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.